Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Perkembangan panas sahabat semua, ya, berkaitan dengan saman Rafizi Ramli terhadap ahli parlimen Machang, ya, seorang yang dikenali sebagai bijak sini, ya, yang pernah membuat cadangan untuk mencetak wang, menyelesaikan masalah keuangan negara, masalah rakyat dan sebagainya. Jadi hari ini apa yang berlaku dalam saman ini, Wan Faizal dengan sombong dengan egonya katanya menyambut saman yang dibuat oleh YB Rafizi Ramli, ya, kepada beliau, ya. Jadi ya, ini antara perkara yang menarik, ya, untuk kita lihat apakah benar, ya, Wan Faizal ini akan berani, ya, untuk berdepan, ya, sekiranya beliau didapati bersalah karena menfitnah dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, ya, fitnah celah menanya Rafizi hang mengelupar apa pasal, kata Wan Faizal. Ya, bring it on, cannot wait to subpoena all the mascai, katanya, reveal everything in court and let the evidence speak for themselves. Ini antara kenyataan, ya, daripada Wan Faizal begitu sombong. Ya, dalam menegur sebenarnya dia ada cara untuk kita menegur. Ya, menegur dengan cara menfitnah, dengan menghasut rakyat, itu adalah satu perkara yang berbeza. Ya, seperti mana yang dilakukan oleh Wan Faizal ini. Jadi ini ekoran daripada tuduhan yang dibuat oleh Faizal terhadap beberapa pempengaruh yang dituduh sebagai macai atau cyber trooper. Faizal turut mendakwa bahwa Rafizi menyeleweng wang kementerian untuk membayar gaji macai. Ini antara tuduhan yang paling panas sahabat semua. Ya, dia katakan Rafizi membayar pro macai-macai ataupun sitro-sitro ataupun influencer-influencer daripada yang menyokong kerajaan, kononnya dibayar menyeleweng wang kementerian. Satu pertuduhan yang sangat serius, dan kita setuju, ya, bahwa apa yang dikatakan oleh ataupun saman ini adalah satu yang tepat, ya. Kami menyokong tindakan ini. Antara pempengaruh yang turut dinamakan ialah Nazri Hamdan yang mengetengahkan perkara berkaitan ekonomi dan perniagaan. Dalam pada itu, Rafizi turut membangkitkan persoalan berkenaan perubahan tuduhan yang dibuat oleh Faizal terhadapnya di X. Ini tak pernah lawan kes sivil di mahkamah sebab tu tak berhati-hati fitnah orang, kata YB. Good luck sepena macai konon dalam kes sivil. Walau belum apa ada konon baring tukar sabik jadi political appointment. Terbaik. Tuduhan asal seleweng duit kementerian bayar macai belaan. Saya tak akan komen lebih lepas ni sebab dah jadi kes mahkamah. Jadi itu antara kenyataan, ya, daripada YB Rafizi Ramli berkaitan dengan perkara yang dinyatakan oleh ahli parlimen Machang ini. Sombong sangat sahabat semua. Mereka memusingkan fakta, membuat pelbagai pertuduhan dan macam-macam lagi lah yang dilakukan. Jangan sentuh. Untuk perkara kedua, seperti mana kita tahu hari kemarin sahabat semua, ya, telah pun berlangsung penamaan calon, ya, untuk pilihan raya kecil di Dun Mahkota. Jadi hari ini amaran daripada polis supaya jangan menyentuh isu 3R, ya, sepanjang kempen polis, ya, dan ini amaran, ya, kepada kedua belah pihak, khususnya daripada pembangkang. Jadi bermulanya kempen pilihan raya kecil Dun Mahkota, hari ini polis Johor memberi amaran, ya, kepada semua parti supaya tidak isu sensitif, tidak mengaitkan, ya, ataupun menyebut berkaitan isu sensitif, ya, 3R, yaitu agama, kaum dan juga raja-raja. Ketua Polis Negara Ketua Polis Negeri Datuk M. Kumar berkata pihaknya juga menasihati semua parti penyokong dan orang ramai agar mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa termasuklah polis supaya ketenteraman awam sentiasa terpelihara. Katanya lagi, saya berharap tempoh kempen ini berlangsung dalam suasana aman dan damai, harmoni, katanya dalam satu sidang media. Dalam masa yang sama juga, beliau memaklumkan bahawa pihaknya bersedia menghadapi sebarang kemungkinan termasuk banjir pada PRK kali ini. Jadi untuk rekod, hanya 2 parti sahaja bertanding tersebut merebut kursi Dun Kota Melaka, Dun Mahkota, maafkan saya, yaitu Barisan Nasional BN mempertaruhkan Ketua Pemuda UMNO Keluang Syed Hussein Syed Abdullah 40, manakala Presiden Perikatan Nasional menampilkan bekas jurulatih Muhammad Haizan Jafar 61 tahun. Itu antara
perkara yang berkaitan juga dengan isu 3R ya untuk PRK di Dun Mahkota. Dan sebelum saya akhiri sahabat semua, ada satu juga yang agak mengejutkan kita, satu pendedahan yang selama ini kita tidak tahu ya, berkaitan dengan sisi gelap, sisi hitam, GISBH ya. Apabila satu lagi sisi gelap, sisi hitam ini telah dibongkarkan oleh bekas pekerja yang mendakwa 10 tahun kerja namun tak pernah terima gaji. Begitu zalimnya ya pengurusan ini. Jadi satu persatu sisi hitam Global Econ Service and Business Holding GISBH mula didedakan berkait dengan eksploitasi kanak-kanak dan kegagalan membayar gaji para pekerjanya. Salah seorang bekas pekerja syarikat itu mendakwa tidak dibayar gaji sepanjang tempoh 10 tahun bekerja. Jadi memetik laporan Buletin Utama, pekerja lelaki itu berkata, ketika awal dia bekerja, dia dibayar sekitar 80 hingga 100 seminggu untuk menggunakan sistem dari syarikat itu. Katanya lagi sekitar tahun 2014, dia mula bekerja sepenuh masa dan pada waktu itu juga tiada lagi gaji diberi. Sebaliknya hanya diberi makan dan minuman percuma serta tempat tinggal. Itu pun saya ingatlah katanya waktu itu sampai 2013. Macam tu lepas tu 2014 saya sudah mula bekerja sepenuh masa tiada gaji katanya lagi. Maknanya dia cuma bagi makan, minum dan tempat tinggal, kata bekas pekerja itu. Selain itu juga dia juga mendakwa terdapat pekerja lain yang juga senasib dengannya sebelum akhirnya berhenti kerja dan membawa kesnya ke Mahkamah Buruh. Pada September lalu, Mahkamah memerintahkan GISBH membayar 23,000 sebagai sebahagian daripada tuntutan kes. Untuk rekod juga, syarikat itu kini berdepan dengan pelbagai dakwaan penganiayaan kanak-kanak dan eksploitasi mereka sebagai pekerja. Semakin teruk ulangnya. Jadi ini sahabat semua, antara perkembangan dan berita yang menarik ya saya kongsikan bersama dengan anda. Memang satu yang amat-amat mengejutkan sehingga perkara seperti ini boleh berlaku. Dan kes kanak-kanak, eksploitasi kanak-kanak, apa lagi, minta derma awam digunakan untuk kepentingan syarikat, kepentingan individu-individu tertentu. Dan akhirnya sahabat semua, satu demi satu hari ini telah dibongkarkan, didedahkan. Begitu menjijikkan ya tindakan ataupun apa yang dilakukan oleh pimpinan ataupun ya mereka-mereka yang terlibat di dalam skandal GISBH ini. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.